Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan teruskan kita punya kuliah kita Academic dengan tajuk Steady State Cornering pada chapter 5. Okey. Jadi pada chapter 5 ni kita akan ada dalam kita punya perancangan kuliah akan ada 8 subchapter. Tetapi selepas saya review dengan Cik Asri review, kita dapati ada 2 subchapter yang kurang sesuai untuk kita terapkan dalam elemen engineering teknologi. Jadi kat sini kita akan tapis balik untuk akan datang kita akan eliminate lah 2 subchapter ni. Jadi kita akan ambil yang baki tu yang mana kita nampak sesuai lah dengan kita punya konsep engineering teknologi. Mungkin kalau awak dalam bidang Academic khususnya dalam masa bekerja nanti, jadi awak akan lihatlah tajuk yang saya potong tadi 54 dengan 55 tu lebih detail lah, itu kemudian lah. Okey, tapi buat masa ni untuk kefahaman untuk automotive engineering teknologi, kita akan tengok daripada 1, 2, 3, 6, 7 dan 8. Okey, jadi kita pergi dulu dekat bahagian 5.1 iaitu pada low and high speed cornering. Kita nak tengok macam mana kita nak bezakan fundamental ataupun teori pada low dan high speed cornering. Apa equation yang terlibat. Okey. Jadi kita akan tengok dulu pada bahagian low speed turning ataupun cornering. Kita assume dia punya speed tu kosong lah ataupun sangat perlahan, bawah daripada 5 contoh. Okey, jadi dia takkan ada deformation pada tayar. Dia kalau kita bagi steering angle, dia akan terus terpusing lah macam awak nampak dalam gambar rajah ni. Okey. So dekat sini kita punya tayar dah diberikan input supaya dia boleh berpusing pada angle yang tertentu. Okey, tapi macam saya cakap tadi tak ada sebarang deformation yang berlaku. Deformation ni kita akan bincangkan pada subchapter seterusnya lah. Okey. So dekat sini kita akan ada angle pertama dan angle kedua. Secara teori, angle pertama yang sebelah kiri ni atau sebelah luar ni, dia akan pastinya lebih angle dia pastinya akan lebih kecil lah kalau kita compare dengan yang sebelah dalam. Sebab sebelah dalam ni dia nak punya dia punya tanda radius macam ni lah, dan sebelah luar dia lebih besar lagi contoh. Jadi dua equation ni ataupun dua angle ni akan menyebabkan perubahan pusingan terhadap kita punya the whole body, yang mana tayar belakang akan follow lah. Okey, so kita nak tengok macam mana kita nak dapatkan equation tayar sebelah outer ataupun delta O dan delta inner ni dan macam mana pula keseluruhan pada the whole body. Yang ni kita namakan Ackermann steering theory lah. Right. So yang pertama, kita akan ada delta O ataupun sebelah outer, sebelah luar, yang mana dia punya angle dia kita abaikan sebab kecil, sebab kita punya radius ni besar lah biasanya. Radius ni besar, jadi angle ni kecil. So kita akan terus dapatkan ratio yang mana L ni panjang ataupun kita punya wheelbase lah, daripada tayar depan ke tayar belakang. Ni kita punya L yang kita akan bahagikan dengan R T tambah T bagi 2. R tambah T bagi 2. R ni yang mana? R ni dekat sini. Yang ni R, dia sampai center body. T bagi 2 ni yang mana? Yang sebelah sini. T bahagikan dengan 2. Jadi kita akan tambahkan dengan R. Kita akan dapat panjang sampai tayar sebelah outer ni. Kita dapat equation yang ni. Dia tambahlah sebab akan dapatkan R sampai sini tambah lagi T bagi 2. Okey, mungkin setengah daripada awak akan tanya, sepatutnya kalau kita turunkan R ni sampai kat sini dia akan jadi lebih pendek lah kan secara teori sebab dia bulat kan. Tapi disebabkan macam saya tadi dia punya angle terlalu kecil, jadi kita abaikan dia punya perubahan R. Daripada sini, daripada belakang ke tayar depan ni, kita assume dia punya R adalah sama. Okey, itu sebabnya. Okey, itu untuk yang sebelah outer, dapat dia punya ratio ataupun angle. Lepas tu kita tengok pula pada sebelah inner. Okay, sebelah inner dia sama juga dengan yang sebelah outer, bezanya pada bahagian tolak sini. Sebabkan apa? Sebabkan R tadi sampai sini, tapi bila kita bahagikan dengan 2, dia akan dapat panjang sampai tayar ke sebelah
inner. Jadi kita tak nak sebelah sini, kita akan tolakkan dengan R. Sebab tu dia adalah nilai tolak, dan kita akan dapat pula pada bahagian inner. Okay, so daripada sini kita dah boleh define macam mana kita nak buat kita punya steering rack dan kita punya tie rod end bila dia pusing pada certain angle dan sepatutnya tak sama angle-nya. Jadi kita akan dapat turning radius yang tertentu lah. Kalau kita dah buat dia punya angle dia sama, nanti akan ada tayar yang akan scrubbing. Dia tak boleh follow. Sebab apa? Sebab tayar yang sebelah kawan dia ni ataupun pair dia ni, dia nak pergi dalam radius yang katalah 5 katalah 10 contoh. Okey, yang ni pula nak pergi 15. Tapi dia dipaksa untuk pergi ikut 10. Jadi pasti akan tayar ni akan mudah rosak lah. Dan that's why dia akan tentukan radius yang tertentu untuk bahagian yang luar, berbeza pula dengan yang sebelah dalam. Yang ni adalah konsep yang pertama pada bahagian Ackermann steering theory. Kita tengok pula pada keseluruhan body pula. Okey, ini adalah untuk the whole body lah, yang mana angle ni, turning angle di sini ataupun cornering angle, dia adalah bersamaan dengan L, panjang kita punya tadi, wheelbase, bahagikan dengan R, yang mana dia adalah average. Yang ni untuk the whole body lah, the whole kereta. Kita akan dapat tahu berapa dia punya angle bila dah corner kan, sebab tayar depan dia punya turning radius lain, tayar sebelah inner, sebelah outer radius dia pula lain. Jadi kat center macam mana? Dia adalah, kita boleh cakap average lah. Average-nya adalah L bahagikan dengan nilai R. Yang tu adalah simple konsep untuk Ackermann steering angle. Dia sebenarnya ada 3 konsep untuk steering punya input ni. Dia ada 3 teori. Tapi yang paling famous sekali kita tengok pada Ackermann steering angle lah. Yang ni pun kita tengok very surface. Dia ada lagi in detail berkenaan dengan steering angle ni. Dia ada jenis yang trailer dan non-trailer. Yang kita tengok ni non-trailer dan very basic. Untuk kita nampakkan kefahaman kita apa kan yang dimasukkan dengan low speed turning tanpa melibatkan sebarang deformation pada tayar. Okey, kita tengok pula high speed cornering. Okey, kita tengok cornering forces, high speed cornering. Okey, dekat sini kita nampak kita akan ada tayar punya tayar punya ni lah shape, right? Lepas tu dia akan ada satu wheel point ataupun wheel, direction of wheel point. Lepas tu kita ada direction of motion. Okey, apa yang kita nak tengok sangat dengan high speed cornering ni? Dia berlaku bila kita bagi kita punya input steering pada direction yang ni, direction of wheel. Wheel kita bagi steering, dia berpusing lah, tayar tu berpusing kan. Tapi dalam masa yang sama, tayar ni dia dah grip dekat atas jalan raya. Jadi bila dah grip, dia ada dia punya traction dan sebagainya. Dia menyebabkan pada bahagian yang grip tu tadi, dia akan pegang ataupun lekat pada jalan. Dia macam ada twist. Contoh macam kita punya jalan raya, lepas tu kita ada kita punya tayar. Jadi sebelah yang sentuh ni, dia nak ikut yang tayar sebelah atas ni untuk pusing. Tapi disebabkan grip lekat kat jalan tadi, dia ada deformation. Yang ni saya cakap deformation. Yang ni berlaku bila high speed saja. Okey, sebab dia dah melekat pada jalan lah tadi ya. So bila dia terpusing, okey, yang mana dia akan ada membuat perbezaan di antara satu direction of wheel yang kat sini. Yang ni mana kita bagi input pada bahagian steering. Yang ni pula yang dia nak kekalkan kepada dia punya direction yang asal, direction of motion. Okey, perbezaan di antara angle direction tadi, yang antara lekat kat jalan dengan yang kita bagi steering input, kita panggil dia sebagai wheel slip. Ni adalah wheel slip. Nanti kita akan tengok lebih detail lagi pada subchapter yang seterusnya. Okey, kita nak tahu dulu wheel slip ni kenapa kita nak consider sangat dalam kita punya vehicle dynamic ni masa cornering. Okey, so under cornering condition in which the tire must develop lateral force, yang mana kita bagi steering input asalnya di dalam keadaan straight, dalam keadaan lurus. Jadi bila dalam keadaan lurus, okey, katalah kita dalam keadaan yang lurus,
Sini kita punya force lah. Okey, sama ada ke depan atau ke belakang lah, bergantung kepada kita punya ni lah, braking ataupun accelerating. Okey. Jadi bila kita bergerak ke depan atau ke belakang, dia tak ada lagi dalam keadaan lateral sebelah tepi. So once kita bagi steering input, dia akan keluar pada y direction. Dia akan ada summation of fx dengan fy. Fx dan fy kat sini. Okey. So bila keluar fy kat sini, yang ni lah kita namakan lateral force ataupun force under cornering condition yang ni. Okey. Jadi in which the tyre must develop lateral force, the tyre will also experience lateral slip as it rolls. So masa dia berpusing tu, sebab kita tengah high speed kan, so masa dia berpusing tayar ni, dalam masa dia cornering, dalam masa yang sama juga dia akan create satu yang kita namakan tadilah slip angle. Yang ni lateral slip ataupun slip angle lah, sama konsep dia. Sebab dia melawan daripada direction yang kita berikan. Lawan punya perbezaan tu di antara yang dia nak pergi dengan yang kita bagi, yang itulah alpha. Okey. Kalau tengok lagi lebih detail lagi, the angle between the direction of the wheel points and its direction of motion known as slip angle. Yang ni kita memang tak boleh nak elakkan lah, sebab dia dia adalah normal pada mana-mana tayar. Cumanya dia beza dari segi mungkin slip angle punya nilai lah. Sebab mungkin tayar tu lebih banyak dia punya dia punya tread, ataupun tayar tu jenis kalau dalam keadaan high speed dia kurang panas. Itu semua adalah faktor-faktor yang tekanan angin dan sebagainya, faktor yang menyebabkan perubahan pada slip angle, akan menyebabkan perbezaan. Tapi slip angle ni memang tak boleh dielakkan, dia akan ada. Okey, tapi kita nak kurangkan slip angle lah, supaya bila dia membelok dia akan terus follow kepada kita punya direction. Tapi dalam masa yang sama, slip angle penting juga untuk mengekalkan contact patch, ataupun nama lain dia contact patch pada kita punya tayar. Ni adalah contact patch. Contact patch ni kita pernah bincang sebelum ni, dia adalah daya ataupun tayar yang melekat pada, yang sentuh pada permukaan jalan. Itu kita namakan contact patch. Okey. Kita akan tengok in detail lagi pada subchapter yang seterusnya. Okey. Dan bila kita plotkan di antara lateral force Fy ni tadi dengan dia punya slip angle, kan perbezaan tadi kan ada alpha kan. Okey, kita akan boleh plotkan nilai koefisien CA. Yang ni dia punya kecerunan lah kita akan dapatkan, yang mana Fy dengan alpha kan. Jadi bila kita semakin meningkat kita punya slip angle, semakin besar lateral force yang diperlukan. Tapi sebenarnya graf tak habis lah. Kalau kita tengok in detail lagi, kita pergi sampai satu tahap maksimum, sini force, sini dia punya slip angle, dia akan naik dan dia akan maintain. Okey, sampai satu masa bila kita punya slip angle dia terlalu besar, dia punya force yang kita bagi berapa banyak pun, katalah kita bagi berapa banyak pun dia punya slip angle, dia punya nilai F ni akan jadi tetap. Katalah 800 contoh, 800. Dia akan terus kekal kepada 800. Sebab itu maksudnya tayar kita dah continuous slip, dia tak ada grip dah, dia akan terus sliding. Yang tu pula nanti dia akan masuk pula pada bahagian understeer dengan oversteer. Okey, yang tu kita akan tengok juga akan datang. Tapi dia akan terkait pula dengan konsep kita antara slip angle dengan lateral force. Sekali lagi saya ulang, yang mana sampai satu tahap bila slip angle besar mana sekalipun, dia akan terus maintain. Dia tak akan ada pertambahan daya dah ataupun force, disebabkan dia dah fully slip. Yang tu yang kita tak nak pada kita punya kenderaan. Kita nak dia kekal grip lah, supaya kita boleh under control. Okey, itu kepentingan antara lateral force, yang mana masa kita bagi kita punya daya, dan perubahan yang berlaku terhadap slip angle di antara direction of wheel point and direction of its motion. Okey, kat situ juga ada dibentuk satu simple equation lah, yang mana Fy
iaitu lateral force sama dengan CA ataupun slip angle coefficient darabkan dengan slip angle punya degree lah, angle. Okey, yang ni didapat daripada kecerunan tadi lah, yang mana slip angle sama dengan Fy bagi slip angle coefficient ataupun cornering stiffness lah, kat sini dia bagi nama Okey, tapi sebenarnya yang ni pun tak dia just untuk kita panggil untuk low punya condition lah, sampai sini lah lebih kurang. Dia masih lagi linear. Yang sebab ni persamaan linear kan, tapi sampai satu tahap dia dah tak valid lah, sebab angle dah jadi besar sangat kan, dia punya slip angle terlalu besar. Okay, so itu adalah perbezaan antara low speed dengan high speed. Kita recap, untuk low speed kita tak akan consider slip angle ataupun alpha, okay, sebab tak ada deformation pada tayar. Tapi bila kita dah masukkan dalam keadaan high speed, tayar akan melekat pada permukaan jalan, yang mana dia akan terus kekal dalam keadaan yang asal ataupun direction of motion dia. Dalam masa yang sama juga kita dah bagi steering input. Perubahan antara steering input dengan direction of motion tadi, tayar tu dia perubahan ataupun angle tu tadi, perbezaan dia kita akan namakan dia sebagai slip angle. Okey, kita tengok pada bahagian subjek seterusnya. Okay, so kita akan tengok pula bahagian understeer dengan oversteer. Yang ni lah yang tadi yang saya maksudkan, dia akan relate balik kepada kita punya cornering forces, iaitu pada bahagian high speed Okay, tengok dulu gambar. Kita akan faham kalau kita tengok apa yang dimasukkan dengan over dengan understeer. Kalau simple cakap, kita tengok pada gambar ni, understeer ni maksudnya understeer, kurang steer, tak cukup steer. Oversteer, terlebih pusing steering kita. Jadi itu kita boleh kata simple term lah yang kita nak fahamkan understeer dan oversteer. Tapi in detail, apakah yang berlaku pada kita punya kereta? Adakah memang semata-mata pada input steering, ataupun ada lagi faktor-faktor lain yang terlibat yang menyebabkan berlakunya under dengan oversteer ni Okey, understeer, kereta kita akan drift away from the road. Dia akan tersasar, yang mana macam kita bincangkan yang mula-mula tadi, understeer yang mana tak cukup steering input. Okey, secara teorinya dia adalah kesan daripada kurangnya grip pada tayar hadapan. Okey, bila kurangnya grip, dia akan meningkatkan kesan terhadap slip angle. Okey, bila kita steer, slip angle dia tak dapat memberikan kesan yang maksimum, yang mana tadi yang force tadi kan kita ada force versus dengan slip angle kan. Jadi force tu tadi tak dapat memberikan nilai maksimum disebabkan keadaan tayar tu ni yang tak membantu untuk memberikan kesan steering yang optimum. Okey, ataupun faktor lain juga, bila mana kita punya tayar belakang, kalau contoh rear wheel drive, dia pusing dengan laju tanpa pick up dengan tayar depan. Ni kalau jenis yang tayar belakang punya drive lah. Jadi kalau kita tengokkan perbezaan antara understeer dengan oversteer, understeer ni masih boleh kita panggil manageable lah, disebabkan bila kita understeer, biasanya kita akan lepas kita punya throttle dan kita akan bagi input lagi. Maksudnya kita akan steer lebih sikit supaya kita masih lagi kita dalam keadaan on track. Yang tu adalah understeer lah, yang bukan setakat pada steering input. Dia adalah kesan daripada tayar depan yang kurang grip dan tayar belakang yang terlebih accelerate ataupun velocity tinggi lah comparekan dengan tayar hadapan. Okey, itu kalau untuk understeer. Kalau oversteer, yang ni yang biasa kita tengok drift apa semua kan. Yang ni bila dia steer lebih, dia akan tekan lagi dia punya throttle supaya dia boleh teruskan dia punya slip angle tu. Okey, kita tengok kalau oversteer ni, dia pertama tadilah dia adalah terlebih bagi dia punya steering input, tapi dalam masa yang sama tayar depan dia grip. Tayar depan dia grip disebabkan dia boleh control dia punya slip angle tadi manageable, di dalam range lagi sebab tayar depan dia grip.
Jadi kalau dia terlebih pusing lagi, tayar tu akan terus cengkam dan menyebabkan lose control dan langgar divider atau apa-apalah yang obstacle lah kan. Tapi kalau dia boleh manage dia punya grip tadi, yang tayar depan tadi, katalah dia dilawan balik, maksudnya dia dah oversteer, lepas tu dia patah balik, dan dalam masa yang sama dia tekan dia punya throttle, dia akan manage dia punya slip angle tu supaya kereta kan akan drift away, elak daripada terlanggar divider. Okey, dan selain daripada tu dia boleh juga dibantu dengan tayar belakang yang grip. Kalau tayar belakang tak cukup grip ataupun dia punya bunga ataupun track dia dah habis dan sebagainya, okey, cengkaman pada tayar di antara tayar tadi dengan jalan tak dapat berlaku. Jadi dia akan terus drift. Maksudnya tak dapat nak buat traction lah. Traction tu macam tak ada. Dan pun akan terlanggar juga. Walaupun kita boleh control steering tapi tayar belakang tak boleh grip. Itu pula terkait pula dalam keadaan yang hujan lah. Bila dalam keadaan hujan, saya pernah cerita sebelum ni, kita ada konsep tayar ni panggil hydroplaning. So bila hydroplaning, dia adalah konsep yang mana dia akan bantu kita punya tayar ni supaya emparkan air, buang air daripada keluar lah, sebabkan tread pada tayar tu. Tapi bila tread tu tak ada, tayar tu tak boleh cengkam pada permukaan jalan dan akan menyebabkan kita punya kereta ni akan terus sliding lah. Macam tu juga dengan oversteer. Kalau tayar belakang cukup dia punya cengkaman, dia takkan biarkan kereta kita terus drag oversteer. Dia akan bantu untuk cengkam. Seterusnya kita control kita punya steering dan dia akan under control. Okey, itu dia punya cara kawalan lah untuk steering oversteer dengan understeer. Sekali lagi, konsep understeer ni yang kita drive kenderaan kita dalam kawalan yang mana dia punya steering input terkurang. Boleh ditambah baik dengan melepaskan throttle dan meningkatkan cengkaman tayar dengan ubah dia punya jenis tayar ke, dia punya tread dan sebagainya. Manakala oversteer ni adalah terlebih steer, yang mana kita boleh tambah baik dengan kita memberikan ataupun lawan balik steering input dalam masa yang sama untuk kekalkan dia punya slip angle tadi, dan tayar kita boleh tambah baik dengan sama juga dengan understeer pada depan, oversteer pada tayar belakang. Kita cuba tukarlah supaya tayar tu lebih dalam keadaan yang lebih cengkam, supaya nanti kita steer dia tak akan terus sliding dan langgar divider. Itu konsep understeer dan oversteer. Okey. Okey, seterusnya side slip. Side slip ni kita masuk lagi detail lagi dengan relation dia terhadap, kita tengok yang cornering forces tadi. Kalau cornering forces tadi kita tengok pada basic konsep lah, apa yang berlaku pada tayar kita kan. Yang ni kita tengok lagi dia punya structure pada tayar tu, apa yang berlaku. Okey, ini kita bayangkan daripada top view. Okey, yang sebelah tayar pointing tu, dia adalah direction yang tayar tu cuba kekalkan. Tayar tu nak bergerak, katalah keadaan semasa sebelum kita berbelok, dia dalam keadaan yang hijau, tayar pointing. Actual travelling ni adalah steering input yang kita bagi steer lah. Okey, jadi sebelah yang atas ni ataupun yang sebelah hitam ni, yang sebelah sini, ini dia ikut kita punya steering input angle. Dia ikut angle tu sebab tayar tu berpusing. Okey, tayar tu berpusing, tak sentuh permukaan jalan, jadi dia akan ikut je lah input yang diberi oleh kita punya steering. Tapi pada bahagian contact patch yang bersentuh dengan permukaan jalan, okey, sekejap yang bersentuh dengan permukaan jalan, dia nak ikut, tapi dalam masa yang sama dia terhalang pada tayar pointing direction. Dia mahu kekalkan dia punya direction. That's why bila dia lepas daripada contact patch, dia ada pula yang dipanggil leading track deformation dengan trailing track deformation. Leading ni dia berlaku selepas
dia dah lepas daripada contact patch, dia nak balik pula, dia nak follow pula pada actual travelling. Tapi manakala yang trailing track deformation ni pula, dia dah follow tapi tiba-tiba dia dipaksa pula untuk join contact patch ni kan, dia akan deform pula dia punya dia akan cuba ikut sebelum sampai contact patch, dia akan ada deformation. Yang ni berlaku pada high speed sajalah. Okey, yang ni lah yang kita cakap tadi, yang kesan pula terhadap kita punya kita punya cornering yang akan menyebabkan kita oversteer dengan understeer. Okey, slip angle yang duduk dekat bahagian atas ni, dia punya perubahan. Yang ni adalah tire pointing position dalam keadaan asal sejurus sebelum membelok, manakala actual travelling adalah steering input. Perbezaan dia tadi adalah slip angle ataupun alpha. Okey, tapi yang kita tengok ni adalah pada satu tire, sebiji tire. Tapi kalau kita tengok pula secara keseluruhan, ada 4 tayar. Tayar depan, tayar belakang, tayar kiri, tayar kanan, semua akan menghasilkan perbezaan. Dari segi contact patch mungkin samalah, tapi dari segi slip angle pastinya akan berbeza disebabkan force dia. Force setiap tayar tu berbeza, angle berbeza kan. Sebab tayar belakang dah for sure dah tak ada dia punya steering input, dia akan follow tayar depan, jadi dia akan terseret. Tayar depan pula, tayar kiri dan kanan berbeza sebabkan dia punya angle of radius turning tu berbeza. Jadi kita nak tengok pula secara keseluruhan pula macam mana yang berlaku pada kereta kita ni. Okey, konsep yang sama, dia panggil slip angle tapi vehicle slip angle lah. Okey, yang sebelah hijau sebelah hijau adalah current direction of tires. Dia punya pointing direction lah yang dia nak pergi. Okey, manakala yang sebelah merah pula current direction of travel. Okey, current direction of travel ni dia nak membelok. Maksudnya kita tengoklah yang sebelah kiri tu actual travelling lah. Maksudnya actual travelling, dia sekarang ni dia nak belok, maksudnya steering input tu dekat mana. Tapi yang sebelah hijau ni current direction of tire ni, tire tu nak kekalkan dalam keadaan dia tak nak ikut. Okey, jadi perbezaan angle body tu tadi kan, body kereta tu yang sebelah yang sini, body kereta punya angle ni, ni hijau lah, dengan tayar sebelah ni, tayar kita macam ni, yang sebelah contact patch saja dia macam ni. Di belakang follow lah, tegak. Okey, yang ni dia follow tayar belakang, dia akan follow lah body tayar depan ni. Okey, so ini adalah contact patch saja, bukannya tayar punya yang sebelah yang tak ada contact ni. Jadi contact patch ni dia nak bergerak keadaan semasa, current direction. Okey, current direction of tires yang ni ya. Okey, tapi dalam masa yang sama steering input dah diberikan. Okey, dia macam average lah, maksudnya tayar yang ni dia punya angle dia lain, slip angle. Yang ni slip angle dia lain, ni pun sama juga. Jadi keseluruhan tayar dia comparekan pula dengan body tadi, dia akan dapat angle yang tu lah kita namakan dia sebagai slip angle of the vehicle. Okey, kita tengok pula kepada subchapter yang seterusnya. Okey, subchapter seterusnya adalah roll moment distribution. Roll ni semua orang tahulah, roll ni adalah kereta tu terbalik ataupun berpusing pada paksi X ataupun longitudinal punya axis lah. Okey, tapi apakah sebenar-benarnya faktor yang menyebabkan kita punya roll moment ni bertambah? Okey, dan apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan roll moment? Okey, kalau kita tengok kepada gambar GIF ni, okey, roll moment ni yang dimaksudkan secara definition ni adalah force
product of force and distance lah. Dia macam moment lah, moment punya konsep, force darat dengan jarak kan. Tends to cause the vehicle to roll, yang mana dia akan melibatkan akan menyebabkan kereta itu terbalik, yang dia akan refer kepada pertama adalah lateral force Fy, dan yang kedua adalah ketinggian center of gravity. Kalau kita tengok kita punya roll moment sama dengan Fy darabkan dengan height of CG. Yang ni yang biasalah, ataupun yang kita faham lah. Kalau contoh kita tengok lori, dia mudah terbalik. Sebab apa? Sebab dia punya CG dia tinggi. Walaupun dia punya cornering dia perlahan, laju tak payah cakap lah, memang terbalik lah. Walaupun cornering perlahan, tapi semakin tinggi dia punya CG, semakin mudah dia nak turn over ataupun roll over ataupun terbalik. Okay. Kalau kita tengok dalam gambar Jeep ni pun, dia Jeep, dia punya ketinggian dia lebih tinggi daripada kenderaan biasa lah. Dan bila dia buat 2 ke 3 kali turning, kenderaan tu dah sway, dan dia once dia ada lift off tayar, dan that's it, habis. Memang dia akan terus roll lah. Okay, dia terbalik. Alright. Jadi sebenarnya, adakah memang semata-mata force, lateral force dan height of CG saja yang akan memberikan kesan terhadap kita punya roll? Jawapannya tak lah. Dia akan ada faktor-faktor lain yang membantu untuk mengurangkan roll moment yang berlaku pada kita punya kenderaan. Jadi apakah faktor-faktor yang terlibat tu? Kita tengok satu demi satu. Okay, yang pertama memang dia punya main ni lah. Yang utama sekali adalah height of CG, ketinggian center of gravity. Okay, yang mana kalau kita tengok dalam gambar rajah yang kita tunjukkan sebelah kanan ni, dia adalah view daripada belakang lah, daripada kenderaan belakang. Okey, depan boleh, belakang pun boleh, tak masalah. Okey, ketinggian dia punya CG tu akan memberikan perubahan lah, for sure lah, sebab dia adalah linear kan. So semakin tinggi dia punya CG, dia punya height CG, semakin tinggi dia punya lateral force, semakin mudah lah untuk dia rolling. Dan yang keduanya seperti yang dijangka adalah Fy lah. Okey. Tapi adakah macam tadilah, adakah kedua-dua ni sahaja yang memberikan peranan untuk membantu mengurangkan roll? Jawapannya tidak. Ada lagi faktor lain. Yang ketiga adalah kekuatan ataupun suspension punya parameter lah. Kita tengok seri kotak tu bukan roll center, dia adalah sebelah kiri dengan sebelah kanan punya suspension. Okey. Kalau kita dalam keadaan suspension yang saya boleh cakap yang lembut lah, yang lembut, dia boleh absorb. Maksudnya buai body tu, masa cornering, dia boleh absorb. Jadi bila absorb tu, dia akan menyebabkan dinamik kenderaan tu lebih stabil. Dia tak mudah terbalik sebab dia absorb, lepas tu dia release. Jadi force tu tak sempat nak transfer ke sebelah tayar, dia dah diberhentikan ataupun dissipate oleh kita punya damper dan spring ataupun kita punya suspension system. Dan dia akan membantulah kita punya tayar, kita punya body, kita punya vehicle daripada terbalik. Macam tu. Dia ada antara faktor lah yang membantu untuk mengurangkan vehicle roll. Okey. Dan yang seterusnya, tayar lah. Kalau tayar ni kurang angin, terlebih angin kan, dia juga konsep dia sama dengan kita punya damper lah kan. Dia akan membantu untuk absorb kita punya contact, kita punya force antara body untuk transfer kepada kita punya jalan. Tapi kalau absorption, katalah tayar tu keras kan, tayar tu keras, dia tak boleh absorb. So once kita bagi input, katalah kereta tu dalam keadaan yang macam kita tengok dalam video tu kan, dia membuai, jadi tak dapat transfer dengan baik antara tayar tu, dia keras, so dia tak dapat absorb, dia akan terus bounce dan terbalik. Macam contoh tu, dia terentak, dia melantun-lantun, habis terbalik terus. Sebab apa? Sebab dia tak cukup, dia keras sangat. Jadi optimum tire pressure juga membantu ya. Dia berbeza lah kalau kita dalam keadaan ride dengan handling. Mungkin dalam keadaan ride
tekanan yang berbeza, yang macam A bila dalam keadaan handling keadaan macam ni, dalam keadaan yang average berbeza pula tekanan tayar dia. Jadi kita akan tengok yang paling optimum tu, yang paling baik. Berapa dia punya tekanan yang biasanya dah diletakkan pada kita punya tayar lah, dia punya manufacturer punya ni lah, tekanan lah. Okey. Seterusnya FZ ataupun berat kenderaan. Berat kenderaan ni kalau secara logiknya lah, kalau kenderaan kita sangat berat, kita bawa laju, kita corner pula, pastinya dia akan terus stabil ke bawah dengan CG yang rendah lah. Okey. Jadi berat kenderaan dia akan mempengaruhi juga, sebab kalau contoh kita tengok aerodynamic, macam contoh kita punya F1 tu kan, kita punya F1 yang kita bagi contoh sebelum ni, kalau aerodynamic dia baik, dia akan menyebabkan dia punya downforce dia tinggi. Downforce dia tinggi adalah reaction untuk FZ lah, kita punya FZ ni tadi. Okay, so dia akan dalam keadaan yang stable lah, dia tak akan terbang dan sebagainya. Tu kita perlukan FZ yang besar lah. Dia dapat membantu untuk mengurangkan kita punya roll moment. Okay. Dan seterusnya pula T ataupun kita punya track width, kelebaran di antara tayar sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay. Memang ini pun sama juga, ini pun logik lah. Kalau tayar kita semakin T dia semakin besar, dia punya track width semakin besar, semakin susah lah untuk dia turn over. Sebab apa? Sebab moment ni dia dihalang untuk halang kita punya kenderaan daripada mudah terbalik. Dan kalau kita katalah, kita ambil lagi contoh F1 kan, dia punya antara tayar sebelah kiri dengan sebelah kanan tu kan dia semakin jauh kan. Katalah kita kuncupkan dia sikit, bila dia corner dia akan mudah terbalik. Sebabkan relation dia antara dengan kita punya FY dan kita punya center of gravity. Kalau makin kecil, center of gravity masih kekal, tapi disebabkan dia punya T dia punya track width dia pendek, kecil, dia akan mudah juga untuk turn over. Okay, kalau kita bagi contoh lagi secara kita punya body lah, kita punya body interaction dengan dalam kenderaan. Contoh, katalah kita naik bas kan. Kalau kita naik bas ataupun naik train ke dan sebagainya, bila dalam keadaan laju masa braking, adakah kita nak buka kita punya kaki, nak kangkangkan ataupun nak kuncupkan kan, untuk jadikan kita stabil masa dia tengah braking? Pastinya kita nak kangkangkan supaya kita tak mudah untuk terjatuh. Kita akan kekal dalam keadaan kita, sebab sebenarnya secara tak langsung kita akan rendahkan kita punya center of gravity lah kan, sebab kita punya pusat kan. Tapi dalam masa yang sama juga secara teori, kalau kita kangkangkan, kita makin lebarkan, walaupun sedikit, kalau kita comparekan dengan yang kecil tadi, dia akan membantu untuk mengurangkan roll moment pada kenderaan. Alright. Itu adalah yang kita antara parameter lah yang membantu, ataupun parameter-parameter yang membantu untuk mengurangkan roll moment. Yang kita faham lah roll moment punya konsep macam mana kan. Daripada situ kita akan nampak lagi apa lagi elemen-elemen yang terlibat lah. Kalau kita tengok pada kita punya equation ni, ada satu lagi yang saya tak terangkan. Ada equation yang kat sini. Okay, Fy ni adalah lateral force, yang mana lateral force ni adalah kesan masa cornering lah, for sure. Fyi ni adalah tayar sebelah inner, yang ni adalah sebelah outer. Kalau kita tengok gambar rajah kita yang mula-mula tadi, dia ada tayar delta inner kan, delta inner, delta outer. Okey, ni pula tayar belakang. Lepas tu ni pula kita punya turning radius, contoh macam tu lah. Jadi dekat dia ni masih di cornering lah, di corner ke sana lah, contohnya di corner sebelah sana lah. Okay, so kalau corner sebelah sana dia akan terbuang ke sebelah kanan lah kan, dia akan menurun ke sebelah kanan, dia akan naik di sebelah kiri. Okay, jadi traction ataupun force yang terseret, yang kita libatkan pula balik kepada kita punya top view ni tadi, contact patch, lepas tu akan ada Fy, akan ada slip angle,
alpha. Contact patch ni tadi kan dia akan ada FY. FY ni pula sebenarnya ada daya lawan ni lah, FYI ni. Dia adalah disebabkan friction tadi, yang dia punya deformation tadi, yang akan memberikan kesan lawan untuk grip kita punya jalan, kita punya tayar kepada jalan. Dia akan hasilkan FYI inner, depan dan belakang, dan FYO outer, di sebelah depan dan belakang. Yang ni adalah balance ataupun equilibrium antara F pada keseluruhan body. Dia akan react dengan permukaan jalan macam tu. Yang ni nanti kita akan tengok pula kait dia dengan antara centrifugal force, centripetal force, apa pula dia punya equation dia lepas pada chapter kita yang terakhir nanti ya. Okey. So kita masuk pula pada kita punya subchapter yang terakhir sekali, iaitu pada bahagian lateral force. Okey, lateral force ni dia akan terkait pula dengan kita punya role yang kita tunjukkan contoh tadi lah. Ada FY inner, ada FY outer kan. Nanti kita akan tengok keseluruhan apa yang berlaku pada kita punya vehicle body ni. Okay, kalau kita tengok pada gambar rajah tu, yang pertama ni, okay, yang ni dia bagi contoh masa kereta ni tengah cornering lah. Dia ada dia punya velocity, dia ada dia punya force, dia ada dia punya radius. Jadi daya yang ke sebelah dalam ni ataupun sebelah positif ni kita panggil dia centripetal force. Okey, manakala daya tindak balas dia adalah negatif daripada F sama dengan mv squared bagi R ni, macam dia terbuang ni, yang terbuang ni adalah centrifugal. Centrifugal ni mudah cakap macam mesin basuh. Mesin basuh kan dia berpusing kan, dia mengempar, centrifuge. Jadi dia akan buang keluar. Yang tu kita panggil dia centrifugal force, ataupun dia akan negatif F. Yang ni pula daya yang kita perlukan untuk kekalkan kita punya kereta ni dalam keadaan kontak lah. Kalau simple example, katalah kita punya bola, kita letak satu tali, lepas tu kita pusingkan dia. Yang ni adalah ada daya kan, yang ni ada mass, ada velocity kan, lepas tu ni ada radius dia kan. F ni adalah centripetal force. Kalau daya yang terbuang tu adalah centrifugal force. Okey, macam tu juga kan kita punya kereta. Dia akan ada daya yang berbezalah pada setiap tayar. Dia ada F dia yang tersendiri. F tayar inner, F tayar outer, left, right. Jadi keseluruhan tu dia akan adalah lateral force. Lateral force ni value dia adalah, ataupun equation ni kita boleh katakan samalah dengan yang konsep centripetal force ataupun centrifugal force. Tapi kita lebih tengok kepada kita punya tayar punya konsep lah, slip tayar dan sebagainya. But anyway, untuk semua, untuk kelas kita akan pergi in detail untuk setiap tayar. Kita akan tengok satu body jugalah macam yang lain, supaya kita dapat nampaklah relation antara body ni tadi, body kereta kita tadi, dengan tayar yang kita dah explain yang sebelum ni. So kita tengok keseluruhan. Okey, apa itu lateral force? Kita dah banyak pergi dah kat atas tu. Lateral force tu adalah daya yang perpendicular dengan direction ataupun dengan kita punya body, yang dia akan point ataupun pointing dekat satu center. Yang ni lah memang jelas. Dia ada satu daya ataupun satu velocity. Ada satu velocity yang perpendicular. Ni dia punya bulatan. Ni perpendicular 90 degree terhadap satu radius. Okey. Yang itulah kita namakan centripetal or centrifugal force. Okey. Jadi apa pula relation dengan kita punya kereta? Kita balik kepada kita punya equation yang sebelum ni tadi, iaitu pada roll moment tadi kan, iaitu summation of lateral force. Kita punya lateral force ni summation kita punya lateral force ni tadi, iaitu Fy adalah bersamaan dengan hasil tambah
tayar depan dengan tayar belakang. Tayar depan dengan tayar belakang ni kiri kanan lah. Depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Yang kita simplifykan kepada mv² bagi dengan R. Very simple. Kita simplifykan. Tapi sebenarnya by theory kita tak boleh simplify macam ni lah. Tapi kita tak nak pergi in detail sebab nanti dia akan jadi lebih complicated. Sepatutnya kita buat ni dalam bentuk teori lah. Dalam bentuk praktikal lah supaya kita lebih nampak. But anyway, kita kena jelaskan dalam bentuk teori juga supaya kita faham yang sini adalah ada inner, ada outer. Ini pun sama, ada inner, ada outer. Tapi ni akan mewakili tayar front, ini akan mewakili tayar rear. Hasil tambah keempat-empat tayar ni akan menghasilkan daya ataupun force keseluruhan pada kita punya body. Okey. Tapi kita tak tengoklah in detail yang ni. Kita akan terus skip lateral force total. Okey. Jadi apa itu M? M ni adalah berat kenderaan dalam bentuk kg, kita punya mass. Lepas tu yang V ni pula adalah kita punya velocity lah, dalam bentuk meter per second untuk SI. Kalau dalam bentuk kilometer per hour, tukar kepada unit SI. Okay. Kalau kg, kg lah, tak ada masalah sebab memang mass kan. Lepas tu yang ketiga, radius. Maksudnya curvature radius. Kalau contoh ni lah curvature radius R ni, di antara kita punya point of rotation ni ke kita punya body kenderaan ni. Okay, yang tu dia punya R. Kalau dalam, mungkin dalam kilometer ke ada boleh jadi, ataupun dalam meter ke, depend lah. Tapi kita akan pakai dalam keadaan meter. Yang ni dalam meter per second, dalam standard SI unit lah. Okay. Jadi bila kita dapatkan persamaan ni, kita dah faham persamaan ni, barulah kita boleh nampak berapakah nilai lateral force secara keseluruhan untuk sesebuah kenderaan. Okey, kita tengok satu contoh lah supaya kita lebih faham lah. Okey, so dekat sini saya bagi contoh. Kita ada 1000 kg kenderaan. Okey lah, logik 1000 ke 1.2 kan. Lepas tu velocity 10 meter per second. Kalau 10 meter per second ni lebih kurang dalam 36 km per hour lah, sebab kali 3.6 kan, 30 meter. Okey, maksudnya berasa kita nak pusing, nak turning, kita dalam keadaan 36, tak terlampau laju lah. Okey. Lepas tu yang ketiga ni radius 10 meter. 10 meter ni agak kecil lah. But anyway, saya nak buat contoh je. 10 meter ni lebih kurang dalam satu bilik saja, memang kecil lah. Jadi secara teori, kalau kita bagi yang nilai ni kecil, dia akan menaikkan nilai kita punya force lah, kan? Okay, so kat sini saya masukkan nilai mass kilogram, velocity meter per second squared, radius dalam bentuk meter. Saya dapat 10 kilonewton nilai untuk lateral force. 10 kilonewton agak besar lah. 10 kilonewton kan lebih kurang dalam 10 tan lah. Memang daya yang sangat besar lah. Sebab apa? Sebab kita punya radius ni terlampau kecil. Agak tak logik lah kalau kita nak buat turning dengan speed yang 36 ni kan. Lepas tu speed 36 dengan radius yang kecil. Kalau logik biasanya lebih kurang 40 ke 50 ke 60 dan ke atas lah. Yang ni standard apa nama tu, roundabout. Yes, standard roundabout. Kalau kita letakkan lebih tinggi, dia akan menghasilkan daya lebih rendah lah, lebih rendah. Jadi kalau daya lebih rendah, logik lah untuk kereta tu grip kat jalan. Kalau 10 km ni, kereta tu saya rasa dah tak grip dah, dia akan sliding. Sebab tu yang buat drift tu dia kecil punya radius, dia akan buat donut lah, apa benda lah nama dia kan. Tu sebab tayar dia dah terseret dah, dia dah slip angle dah terlampau besar dah, dan that's why dah tak ada grip kan. Jadi kalau kita nak kekal dalam keadaan grip, memang biasanya nilai kita punya radius ni besar, dan ni mungkin dalam keadaan mungkin lah dalam 4 kN ke bawah mungkin. Jadi yang ni logik lah untuk kita grip, masih lagi grip dekat kita punya jalan. Kita boleh buat turning yang macam biasa lah dengan speed yang logik lah, macam 36 ni okey lah, logik lah okey. So ni adalah sekadar contoh saja untuk dapatkan kita punya kefahaman. Okey. Okey, sampai kat sini saja kita punya kuliah yang kelima ni. Nanti kita akan masuk kuliah yang keenam dan yang terakhir. Jadi
Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kepada saya through WhatsApp ataupun apa-apa saja medium lah, tanya kawan-kawan pun boleh kalau mana-mana kawan yang faham. Okey, so kita tangguhkan dulu kita punya kuliah ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey. So kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.